Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nadia binti Bakar Elias Muhammad. Boleh panggil saya Cikgu Nadia. Saya baru sahaja bertukar ke SK Cakat Jering dari Sarawak. Saya akan mengajar anda Bahasa Melayu tahun 3. Sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, saya akan tunjukkan buku-buku yang akan kita gunakan dalam subjek Bahasa Melayu tahun 3. Buku yang berwarna jingga ini ialah buku teks Bahasa Melayu tahun 3 jilid 1. Buku yang berwarna hijau ini ialah buku teks Bahasa Melayu tahun 3 jilid 2. Manakala buku yang berwarna biru ini ialah buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3 jilid 1. Dan buku yang berwarna merah jambu ini ialah buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3 jilid 2. Terdapat 4 tema dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 3 jilid 1. Tema-tema tersebut seperti kekeluargaan, kesihatan dan kebersihan, keselamatan serta perpaduan. Mari kita kenali pula watak-watak yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 3. Watak pertama ialah Hanif yang berbaju Melayu berwarna ungu, manakala watak kedua pula ialah Nabila yang berkebaya kuning serta bertudung merah. Yang berbaju Melayu berwarna biru ini pula ialah Saiful, manakala Fatin pula berbaju kurung kuning serta bertudung biru. Yimei pula berpakaian cheongsam berwarna merah dan Jiwa memakai kurta dan doti. Selain watak-watak yang disebutkan ini, terdapat juga beberapa watak sampingan yang akan membantu watak-watak utama. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat: pertama, membaca sekurang-kurangnya 3 ayat tunggal dengan betul. Kedua, membina sekurang-kurangnya 4 ayat tunggal dengan betul berdasarkan gambar. Baiklah, mari kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Sila rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 3 jilid 1 muka surat 1. Tema 1, kekeluargaan. Terdapat 4 gambar yang menunjukkan situasi yang berbeza. Gambar pertama menunjukkan suasana di sebuah taman rekreasi. Nabila dan keluarganya sering berkunjung ke taman rekreasi tersebut untuk bersenam. Seorang wanita dan seorang pemuda sedang melakukan regangan. Gambar kedua pula menunjukkan suasana di sebuah kedai pemborong beras milik Haji Abdul Karim. Ramai orang yang berkunjung ke kedai tersebut untuk membeli beras. Seorang pemuda sedang menolak troli yang berisi beberapa kampit beras. Gambar ketiga pula menunjukkan suasana di sebuah kedai batik. Seorang budak lelaki sedang menyusun batik supaya kelihatan cantik dan kemas. Seorang budak perempuan pula sedang mengedarkan risalah kepada pengunjung kedai. Gambar keempat menunjukkan suasana semasa aktiviti sukaneka. Ramai orang yang hadir untuk menyaksikan aktiviti sukaneka tersebut. Pasukan merah sedang mendahului pasukan kuning dalam acara terompah gergasi. Mari kita lihat halaman seterusnya, iaitu muka surat 2. Unit 1, keluarga cergas. Mendengar dan bertutur. Aktiviti mendengar dan menyebut ayat tunggal. Sila dengar dengan teliti. Suria pagi. Suria bermaksud matahari. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah Matahari Pagi. Nabila sekeluarga beriadah di Taman Botanikal Air Keruh, Melaka. Sila perhatikan kotak dialog berwarna kuning. Ibu, tempat ini sungguh cantik. Saya suka bersenam di sini. Ramai juga yang datang bersenam. Beralih ke kotak dialog berwarna ungu. Betul Nabila, kita sangat bertuah. Pagi ini cuaca cerah, matahari bersinar terang.
amalan bersenam pada waktu pagi dapat menyihatkan dan mencerdaskan badan kita. Kembali ke kotak dialog berwarna kuning. Oh, begitu. Seterusnya, sila lihat kotak dialog berwarna merah jambu. Mengapakah kita digalakkan bersenam pada waktu pagi, ayah? Dan sila rujuk kotak dialog berwarna hijau. Cahaya matahari pada waktu pagi mengandungi vitamin D. Vitamin D menguatkan tulang kita dan melawan pelbagai jenis penyakit. Sekarang saya akan terangkan mengenai ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Apa itu subjek dan apa itu predikat? Subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan. Predikat pula ialah bahagian ayat yang menerangkan subjek. Sekarang, mari kita lihat contoh-contoh ayat tunggal. Contoh pertama, ayah sedang memotong kayu. Ayah ialah subjek, manakala sedang memotong kayu ialah predikat. Contoh kedua, Dr. Hafi memeriksa pesakitnya. Dalam ayat ini, Dr. Hafi ialah subjek, manakala memeriksa pesakitnya ialah predikat. Contoh ketiga, kakak suka melukis. Kakak dalam ayat ini ialah subjek, manakala suka melukis ialah predikat. Contoh keempat, Encik Faiz bersenam di taman. Encik Faiz ialah subjek, manakala bersenam di taman ialah predikat. Contoh seterusnya, Cikgu Halisa baik hati. Dalam ayat ini, Cikgu Halisa ialah subjek, manakala baik hati ialah predikat. Baiklah, mari kita rujuk kembali buku teks Bahasa Melayu tahun 3, jilid 1, muka surat 2. Sila perhatikan ayat-ayat yang berwarna merah. Sila dengar dengan teliti dan ulang selepas saya. Ibu, tempat ini sungguh cantik. Betul. Seterusnya, sila ulang ayat ini. Saya suka bersenam di sini. Tepat sekali. Sila ulang juga ayat ini. Kita sangat bertuah. Bagus. Sila ulang ayat ini. Pagi ini cuaca cerah. Bagus. Dan sila ulang juga ayat ini. Matahari bersinar terang. Tepat sekali. Untuk makluman anda, ayat-ayat yang telah kita bacakan bersama tadi ialah ayat tunggal. Ini kerana ayat-ayat tersebut mengandungi satu subjek dan satu predikat. Mari kita teliti satu persatu. Sila perhatikan kotak dialog berwarna kuning. Ibu, tempat ini sungguh cantik. Ibu ialah subjek, manakala tempat ini sungguh cantik ialah predikat. Manakala ayat saya suka bersenam di sini, saya ialah subjek, manakala predikat ialah suka bersenam di sini. Kita beralih ke kotak dialog berwarna ungu. Kita sangat bertuah. Kita sebagai subjek, manakala sangat bertuah ialah predikat. Seterusnya, pagi ini cuaca cerah. Pagi ini ialah subjek, manakala cuaca cerah ialah predikat. Matahari bersinar terang. Matahari ialah subjek, manakala bersinar terang ialah predikat. Mari kita sama-sama perhatikan kotak dialog berwarna hijau. Sila perhatikan ayat terakhir, iaitu vitamin D menguatkan tulang kita dan melawan pelbagai jenis penyakit. Ayat ini ialah bukan ayat tunggal. Ini kerana ayat ini mengandungi satu subjek dan dua predikat. Vitamin D ialah subjek, manakala menguatkan tulang kita ialah predikat pertama dan melawan pelbagai jenis penyakit ialah predikat kedua. Saya harap
anda dapat faham apa itu ayat tunggal. Untuk tugasan hari ini, sila gunakan sebuah buku garis 1 dan labelkan buku tersebut sebagai Bahasa Melayu Sistem Bahasa. Sila salin nota mengenai ayat tunggal beserta contoh-contohnya seperti yang telah saya sediakan. Tugasan seterusnya ialah membina ayat tunggal. Sila rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 3, jilid 1, muka surat 1. Sila bina 4 ayat tunggal berdasarkan gambar yang terdapat pada muka surat 1. Sila gunakan buku tulis Bahasa Melayu Sistem Bahasa yang telah anda gunakan untuk menulis nota ayat tunggal tadi. Baiklah, sampai di sini sahaja pelajaran kita untuk sesi ini. Sebagai persediaan untuk sesi seterusnya, anda bolehlah mengulang kaji muka surat 3 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 3, jilid 1.